Okey, dan kita mute-kan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, walau macam mana pun kalau ada soalan boleh unmute-kan mikrofon seperti biasa dan bertanya kepada apa-apa isu yang perlu dengan pencerahan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكه المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Sekali lagi kita memulakan dengan mengatakan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk menyambung kembali selepas bercuti 2 hari, hari Sabtu dan pagi Ahad. Ya, dan kini menyambung semula perbincangan kita kepada ayat-ayat sebelum ini, iaitu ayat yang ke-62 surah Al-Anbiya, ayat 21-62. Dan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekarang perbincangan kita minggu lalu, yang mana kita telah simpan dia di dalam screenshot. Ya, kita sudah sampai ke kalimah bi'a lihatina, ya, bi'a lihatina. Dan hari ini kita akan menyambung dengan menunjukkan bagaimanakah pembentukan kalimah bi'a lihatina, supaya tuan-tuan dan puan-puan akan lebih jelas lagi ya. Proses pembentukan kalimah adalah satu kaedah yang dibangunkan oleh QHS Academy untuk membantu peserta-peserta dan rakan-rakan yang mengikuti program QHS Academy supaya mengenal kalimah ya. Sebab kadang-kadang daripada melihat pada kalimah tu kita tidak dapat maklumat yang terperinci ya. Jadi kita sampai bila kita tak faham ya. Jadi dengan pembentukan kalimah tu kita akan dapati kita lebih mengenal lagi ya kalimah yang kita perlu kuasai itu ya. Pembentangan dengan penerangan tentang kalimah bi'alatina kita sudah buat minggu lepas ya, yang mana tuan-tuan sepatutnya sekarang sudah mahir untuk menggunakan Quranic Arabic corpus.com tu di bahagian word by word ya. Ini adalah bahagian word by word, di mana word by word ni dia akan memberi maklumat ya yang terperinci ya kepada kalimah bi'a lihatina tu, dan kita telah pun membahaskannya ya, dan apakah yang terdapat di dalam paparan ya yang menerangkan kalimah bi'a lihatina tu ya. Di sini komponennya juga diterangkan ya, dia adalah dibangunkan bertiga, dia mempunyai 3 komponen ya. Yang merah tu dikata P ialah proposition, yang biru tu N ialah noun, dan na yang di akhir tu ialah pronoun ya. Jadi sekarang ni kita buat pembentukan kalimah ya. Dan apa kita buat? Kita kopikan kalimah bi'a lihatina ni kepada lexilogos.com ya. Dari situ dan kita akan terangkan proses pembentukan kalimah sehinggalah terbenanya kalimah bi'a lihatina ya. Okey,
So kita pergi kepada Chrome browser dan kita lihat ayat tu, iaitu ayat 62 surah 21, kalimahnya ialah bi'a lihatina. Ya, siapa kita buat? Kita copy dia. Ya, kita copy dan kita pastekan dekat Arabic keyboard, ya, Arabic keyboard online, ya. Jadi yang mana saya dah buatkan, ya. Kita copy di sini, kita bawa ke Arabic keyboard online ni, kemudian kita pastekan dia kat sini. Ya. Paste tu apa dia? Tampalkan lah. Melayu dia, paste tu ialah tampal. Ya. Okey, apakah tujuannya? Ya? Sebelum kita membuat pembentukan kalimah, kita kena tahu komponen mana yang kita nak mulakan. Ya, komponen mana yang kita nak mulakan pembentukan kalimah tu. Ya, pembentukan kalimah bermula dengan 3 huruf akar. Jadi dalam banyak-banyak komponen yang ada tu, yang mana yang perlu kita mulakan, ya, pembentukan kalimah. Yang tu pun kita kena tahu juga, ya. Jadi kita pecahkan dulu. Ya, komponen ni apa kita buat? Kita ambil ke arrow yang terbalik, ya. Arrow terbalik itu bermakna apa? Kita nak menyatakan apakah komponen kepada kalimah bi'a lihatina tu, ya. Jadi tadi kita terlihat dia ada 3 komponen. Ya. So kita kopikan dia, bawa ke sini dan kita pecahkan mengikut komponen dia, ya. So komponen pertama tu yang warna merah tadi, kalau tuan-tuan boleh ingat balik, apa dia di sini, komponen bar baris bawah tu satu komponen. Yang lepas tu komponen kedua alihati ni yang di tengah ni, dan itulah 3 komponen, ya. Jadi kita pecahkan kepada 3 komponen tu, ialah satu ialah huruf ba tu sendiri yang berbaris bawah, baris kasrah. Lepas tu alihati ni satu komponen dia, kita pecahkan yang itu, dan akhir sekali lah. Itu dia, alihati dengan ya. Ini komponen di dalam kalimah tu. Tetapi untuk pembentukan kalimah kita kena nyatakan komponen yang asal dia. Komponen asal dia apa? Sebab itulah yang akan membantu kita untuk membentuk, ya, proses pembentukan. Kena pergi back to basic, back to the original form, ya. Original form B, ada B tak ada masalah. Original yang memang dia original dia tidak ada masalah. Cuma alihati ni saja yang perlu kita dapatkan dalam bentuk original dia. Ya. Bagi tuan-tuan yang mengikuti e-book, ya, kita kongsikan dengan peserta-peserta yang mengikut e-book kita komponen asal, ya, komponen ataupun kalimah asalnya. Kita nak tahu apakah komponen ataupun kalimah asal yang membina kalimah tu. So kita tukarkan yang tengah ni, ya. So alihati ni bukannya asal dia, ya. So apakah asalnya? Asal ni ialah dia sepatutnya macam ni, iaitu hamzah khata', dia adalah mad badal, ya. Mad badal. Lepas tu lihatun, itu dia punya original dia. Ya, ta marbutah dengan bertanwin, itu asal dia, ya. So komponen asal ialah satu preposition, kata sendi be, satu kalimah alihatun. Sebab ini belum bergabung, ya tuan-tuan, ya. Kita tulis ini, kenapa kita boleh tulis seperti rupa? Sebab dia belum bergabung lagi. Bila dia bergabung barulah akan berlaku pertukaran, ya. Sekarang ni dia belum original dia, maknanya dia belum bergabung saja. Kita cuma nak cantikkan saja apakah komponen asal, ya. Jadi komponen asal kepada B adalah B. Komponen asal kepada alihati ialah alihatun.
dan komponen na asalnya ialah na. Jadi yang inilah yang kita nak buatkan pembentukan kalimah tu ya. Kita buatkan pembentukan kalimah tu. Jadi kita boleh copy kat situ, bawa dia ke bawah line kedua ya. Kalau kita nak asingkan daripada line pertama tu bagi dia terang sikit, kita bawa copy ke belah bawah. Jadi sekarang barulah kita buatkan pembentukan lihatun ya. Lihatun, lepas tu kita masukkan B dengan na tu untuk menyempurnakan pembentukan ya. Okey, jadi kita lihatun tu kita mulakan dengan, ataupun kita biasa tak gunakan arrow, kita gunakan colon, mulakan dengan 3 huruf akar ya. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah 3 huruf akar kan, iaitu alif, lam dan ha. Ha ni tuan-tuan kalau nak dapatkan ha yang di hujung kalimah tu tekan butang penjarak ni dulu ya. Kalau tidak kalau kita tidak tekan, dia akan jadi ha bulat. Ha simpul ya. Dia akan jadi ha macam tu ya. Kita nak dia ha yang bulat ataupun ha yang di hujung kalimah, iaitu tekan penjarak ni dulu, kemudian tekan ha, kita akan dapati ha yang ini ya. Sebab ha tu adalah ha yang ketiga. Jadi kita masukkan kata dasar kepada alif lam ha tidak ada ya. So untuk kalimah ilahun, dia tidak ada kata dasar. Dia terus kepada kata terbitan, iaitu ilahun. Itulah kata terbitan dia. Ya, ilah, lam baris atas, dan dia mana dia, lam baris atas, kemudian dia ada alif kecil ya. So untuk mengambil alif kecil, kita tekan penjarak dia ya. Kalau nak sekali pun boleh, kedua kali pun boleh ya. Ilahun, tekan lagi sekali, lepas tu ambil ha yang berdomah, baris domah dan bertanwin. Itulah ilahun ya. Ilahun adalah kata terbitan default. Default kata terbitan kata nama mestilah muzakkar, mufrad dan marfu'. Itulah 3 default ya. So dia mesti bermula daripada situ. Muzakkar, mufrad dan marfu' ya, dan nakirah sekali. Nakirah sekali. Dia ada 4. Muzakkar, mufrad, nakirah dan marfu'. Itu default ya kepada kata terbitan kata nama ya. So sebenarnya sekarang ilahun tu dia adalah muzakkar, dia adalah mufrad, dia adalah nakirah dan dia adalah marfu'. Okey. Kemudian kita tukarkan kepada alihatun ni dengan membentuk jamak dia. Alihun, ilahun adalah mufrad, alihatun adalah jamak taksir ya. So kita tukarkan dia kepada jamak taksir. Alihatun ya, copy sajalah sebab ini adalah jamak kepada ilahun ya. Dia jadilah alihatun ya. So bermakna sekarang ni daripada kata terbitan ilahun sudah mula membentuk kalimah yang akan akhirnya membina ke kalimah bi'a lihatina ya. So kita jamakkan dia dulu, kemudian barulah kita tambahkan preposition bi ataupun harfun jar dengan na ya. So kita lihat apa yang berlaku ya. So kita tambahkan bin alihatun tu samalah dengan di atas ni ya. Itulah proses dia. Okey, atas ni kita lihat apakah hasil dia ya. Apakah hasil bila kita
menggabungkan 3 komponen tu. Ya, so saya copy kembali ke sini dan kita gabungkan dia. Gabungkan dia maknanya kita buangkan tanda campur. Ya. So tanda campur. So alihatun apa, jadi dia akan bertukar kepada tulisan dia akan berubah, ya, mengambil bentuk hamzah yang bertapak ya tu kemudian diikuti dengan alif, ya. Hamzah tadi kita beri ataskan bi'a liha. Sekarang ni ada ba jadi bermakna ta sudah mengambil apa baris kasrah, ya, kasrah. Okey, jadi kita tukarkan yang dhammatain kepada kasrotain, ya, iaitu 2 baris bawah. Dia jadilah bi'a lihatin. Bila ada bi digabungkan kepada a lihatun, dia akan menjadi apa? Bi'a lihatin. Dia tidak boleh lagi bi'a lihatun, ya, sebab ba tu dah bergabung. Kalau dia sebelum bergabung tadi tak apa, ya. Tapi bila dia sudah bergabung, dia tidak boleh sebab pertalian telah berlaku, ya. Ikatan alihatun tu sudah dibuat dengan bi, maka alihatun tu dalam keadaan terikat yang dipanggilkan majrur, ya, majrur. Saya buat step by step, ya. Kalau nak sambungkan terus pun boleh, tapi saya tengok step by step. Kita ambil dulu bi'alihatin, ya. Kemudian barulah kita gabungkan dengan na. Ya, kalau nak buat terus pun boleh, tapi nanti tuan-tuan tak nampak pula dia punya proses. Ya, jadi kita buat bi'alihatin, barulah kita gabungkan dengan na dengan membuang tanda campur. Okey. So apa berlaku sekarang? Ya. So apabila bi'alihatin yang bergabung dengan na tu pertukaran berlaku, iaitu ta marbutah tu perlu ditukarkan kepada ta yang bersambung, ya. Dia adalah ta marbutah, tapi sebab dia bersambung dengan na tu, dia tak boleh guna ta marbutah. Jadi dia kena gunakan ta yang maftuhah. Sebab ta maftuhah tu dia ada ekor, dia ada penyambung dia, ya. Ta marbutah dia tidak ada penyambung, jadi dia tak dapat nak sambung. Jadi kita tukar kepada ta satu lagi. Dan keduanya alihatin dengan na tu sudah menjadi idhafah, ya, dia sudah menjadi idhafah, maka dia tidak lagi boleh bertanwin, ya. Tadi alihatin sebelum dia bergabung maknanya dia belum lagi berfungsi sebagai idhafah. Sekarang dia sudah bergabung dengan na, alihatin tadi sudah menjadi mudhaf, ya, sudah menjadi mudhaf kepada na. Na sudah menjadi mudhafun ilaih. Jadi sudah berlaku idhafah, ya, sudah berlaku idhafah. Okey. So apa, bila berlaku idhafah, mudhaf tidak boleh mengambil tanwin. So gugur tanwin dia, ya. So gugur tanwin dia jadilah bi'a lihatina. Bi'a lihatina. Okey. So apa yang berlaku ialah kita ambil arrow, ya. Ta yang asalnya bertanwin, sekarang bila dia bergabung dengan na, dia tidak lagi mengambil tanwin sebab mudhaf tidak bertanwin, ya. So daripada situ sebenarnya kita sudah boleh mengenal ada pertalian yang dipanggilkan idhafah. Jadi itulah macam mana kalimah bi'alihatina yang kita kupaskan hari itu, dah berikan penerangan dia
So hari ini kita bantu lagi untuk mengenalnya dengan membuat proses ya pembentukan kalimah ya. Okey. So setelah membuat pembentukan kalimah kita sudah faham bermakna sekarang ni kita boleh menterjemahkan ya, menterjemahkan kalimah tu sebagaimana yang saya kata hari itu, B ni adalah B apa? B ziyadah, dia tambahan saja ya. Arab menggunakan B untuk mengaitkan kata kerja dengan objek. Ya, dalam bahasa Melayu tak payah. Ya, bahasa Melayu kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak perlu ya. Bermaknanya siapakah yang adakah engkau yang merosakkan Tuhan kami. Ya. Melayu tidak payah dan tidak perlu B tu. So kita boleh ignore ya. Kita boleh tidak macam tunjuk tak payah masuk B tu. Ya, kalau nak masuk kita boleh gugurkan. Boleh ya. Kalau kita nak mulakan dengan kita buat terjemahannya sebelah bawah. Okey. Terjemahan. Ta, Ra, Jim, Mim, Alif, Ha, Nun lah ya. Terjemahan. Okay. So kita kalau nak masukkan mula tak apa ya. B ialah dengan ya ataupun kepada. Dalam konteks ini dia kepada lah. Ya. Kaf, Fal, Fa dan Dal kepada. B ini kepada alihatun apa dia? Tuhan, Tuhan. Dia dalam bentuk jamak. Ta, waw, ha, nun. Ya, Tuhan. Tuhan letakkan tanda dua Arabik. Tuhan, na tu ialah kami. Kaf, Alif, Mim, Ya. Tuhan bi'alihatina maknanya kepada Tuhan-Tuhan kami. Ya. Itu dia punya literal lah. Literal. Direct translation. Ya. Bila kita membina ayat nanti, dia tidak perlu kepada ni. Kita boleh gugurkan dia. Ya. Kalau kita tengokkan ayat dia, pergi ke korpus mula. Ya. Qalu, mereka berkata a'anta fa'alta hadza bi'alihatina. Ya, mereka bertanya, adakah engkau Muhammad yang telah merosakkan melakukan perbuatan ini ke atas Tuhan kami ya. Adakah engkau yang merosakkan Tuhan kami. Ya. So kalau kita buat terjemahan tu tidak perlu kepada tadi. Yang merosakkan Tuhan kami. Ya, sebanyak di dalam Al-Quran kita lihat kata kerja, kemudian ada objeknya dan objeknya mengambil harfun jar. Ya, kadang-kadang B, kadang-kadang ala. Ya, ya biasanya ala dengan B lah digunakan ya, menunjukkan satu perbuatan yang berlaku ke atas sesuatu objek ya. Itulah yang dimaksudkan dengan bi'a lihatina ya di sini tadi. Puan tanya apa daripada pertukaran ilahun yang satu Tuhan tu kepada Tuhan yang banyak tu, Hamzah Alif tu boleh kita panggil dia tu mak badal ke? Betul. Dia mak badal lah tu. Sebelum dia jadi mak badal tu dia ada juga la'a tu ya? Betul. Kalau kita nak pecahkan alihatun ni, original dia ialah apa? Asal dia lihatun lah. Dia ikut dia ada acuan juga ke tu? Apa dia? Dia ada acuan jugalah ya? Acuan apa? Acuan jamak taksir. Jamak taksir bila ada dia bermula apa? Mana dia? Ilahun kan? Okay. So dia akan jadi
lihatun lah. So Lihat. Hamzah qata' yang ni telah disukunkan. Hamzah yang pertama, Hamzah yang asal dia tu yang pertama tu Yang disukunkan. pertama tu dia letak Hamzah qata' baris atas. Hamzah qata' baris atas. Kemudian ada Hamzah qata' yang bawah-bawah tadi disukunkan. Lihatun. Tapi acuan jamak taksir tu memang wujud lah ya. Saya tak pernah Ya, tengok. jamak taksir banyak menggunakan acuan. Ya, seperti inilah dia memasukkan Hamzah qata' baris atas. Hamzah qata' yang berkaki alif ya. Yang tu. Kita boleh clarify tak yang mana nak guna jamak taksir, yang mana satu guna jamak salim? Kalau jamak salin dia ada waw nun dengan ya nun di ujung dia. Itu jamak salin. Kalau isim, kalau dia nak menjamak menggunakan jamak salin, dia ada dua saja ya, iaitu sama ada waw nun. Waw nun kalau dia yang ra-nya marfu', kalau mansub dan majrur dia ambil ya nun ya. Ya nun. Okey. So selain pada tu dia akan gunakan jamak taksir lah. Kalau bentuk dia lain pada tu bermakna dia menggunakan jamak taksir. Dan dalam konteks ni dia menggunakan acuan Hamzah qata' tu dengan huruf yang kedua pertama lah dalam asal mana dia tadi ni. Ya, daripada mufrad tu dia sukunkan, kemudian dia bentuklah ya, yang selain tu mengikut cara orang Arab lah ya, orang Arab cakap. Dia cakap apa? Dia lihatun, kemudian tu ditukarkan kepada mat badalnya. Mat badal ni kalau arrow ni kita buat arrow yang terbalik. Arrow macam tu lah. Okey, terima kasih Prof. Okey. Okey ya. So ini sebagai pembentukan kalimah supaya dia membantu ya, kita mengenal kalimah ya. Pembentukan kalimah sangat penting ya untuk tuan-tuan dan puan-puan mahirkan ya. Mahirkan dia mana yang mengikut kelas ini pagi ini praktis lah yang mana kita tunjukkan ya. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan kena mengikuti kelas-kelas intensif yang kita adakan ya untuk membantu kita mengenal kalimah-kalimah ya, dan biasanya kita sentiasa ada aspek pembentukan kalimah tu ya. Dan dalam minggu yang ke-12 rasanya, minggu ke-12 12 dan 13 biasa dia akan makan masa 2 minggu juga ya untuk berkongsikan pembentukan kalimah ni, dan tuan-tuan pun akan diberi peluang untuk berlatih ya, berlatih untuk membina proses pembentukan kalimah ya. Barulah kita mengenal ya kalimah yang kita baca. Kalau kita baca saja bi alihatina ni mungkin kita tidak begitu mengenal ya. Kita boleh dapatkan maklumat-maklumat yang ada tu tetapi dia masih lagi tidak lengkap ya. Sebab tu QIJS Academy ni fokus kepada holistik. Holistik maknanya kita nak kupas dia dalam sudut yang secara keseluruhan. Itu dipanggilkan holistik ya, keseluruhan. Jadi boleh nampak dari semua sudut. Barulah kita mengenal kalimah tu ya. Kalau kita belajar separuh saja kita dapatlah maklumat yang separuh. Kalau kita belajar 1/4 dapat maklumat 1/4 ya, dia tak mencukupi lagi. So cara yang terbaiknya kita kenal dia secara keseluruhan ya. Kalau orang putih tu kata apa? 360 degrees. Itu dia ya. Melihat daripada sudut 360 darjah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ya, dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan holistik ni ya, Quranik, holistik dan simbiotik ya. So untuk hari ini kita sudahi dengan perkongsian saya, sebab malam kita sudah kongsikan maklumat dia yang telah diberikan oleh
korpus tu, penerangan dia, dan hari ini kita bantu dia dengan pembentukan kalimah. Ya. Kalau perlu, kalau kita nak letakkan rujukan, boleh. Sebab kita nak simpan dia, so kita masukkan rujukan 21, 62, kalimah berapa tu? Siapa boleh bantu? Kat korpus ada ya. Kalimah bi'alihatina ialah yang kelima. Ya. So rujukan kita buat sini. Surah Al-Anbiya ayat ke-62, kalimah yang kelima ialah bi'alihatina. Ya. Okay, dan kita boleh simpan dia print screen untuk kegunaan kita besok. Kita menyambung. Besok kita akan sambung dengan kalimah yang seterusnya, iaitu Ya Ibrahim. Ya. Lepas tu habislah ayat ni. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini pun straightforward sebenarnya. Tuan-tuan pun tahu ya. Ya Ibrahim. Ya. Dari dua ayat, dua kalimah, iaitu ya itu dipanggilkan harfun nida, harfun seruan, particle of kita panggil apa? Vocative, ya, menyeru. Ibrahim tu ialah isim munada, ya, iaitu kalimah yang kena panggil tu, ya. Harfun nida dengan yang ni ialah dipanggilkan munada, dia adalah bentuk isim, so kita panggil dia isim munada. Itu saja untuk perkongsian besok, dan kita sudah selesai, ya, perbahasan kita kepada ayat 62. Selepas pada itu baru kita sambung balik dengan ayat 68, ya. So cerita tentang Nabi Ibrahim ni panjang, ya. Panjang lagi. Kita akan lihat di sini 21 ni sampai beberapa kalimah, sampailah ayat ke-108, ya, ilahun. Ya. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itulah perbahasan kalimah ilahun yang terakhir bagi surah Al-Anbiya, ya. So banyak dia punya penggunaan, ya. Tiga rakal alih lam hal kepada ilahun, dan mengambil beberapa bentuk jenis kalimah, ya. Okey. So kita telah simpan kat sini, dan kita boleh berhenti kita punya perbincangan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat. Terima kasih.